Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam perbincangan grafik komunikasi teknikal. So sekarang kita nak bincang tajuk bagi lukisan elektrik. Tajuk bagi lukisan elektrik ini dah masuk tingkatan 5. Sebelum kita tamatkan satu lagi tajuk yang terakhir, iaitu hiasan lukisan apa yang last sekali? Lukisan elektrik. Yang terakhir ialah lukisan reka bentuk dalaman kediaman. Panjang tajuk ya. Itu tajuk terakhir. Reka bentuk dalaman kediaman. Okey, jadi sekarang ni kita bincang lukisan elektrik. Kita tengok daripada soalan daripada local publication modul kita, soalan 9. Jadi soalan ini merupakan soalan yang pertama, macam mana kita nak melukis pendawaian elektrik dalam rumah kediaman setingkat, dan diberi alat tambah dan alat lengkap. Alat tambah dan alat lengkap pada keterangan kita. Pada soalan, supaya kita semua mengisi alat tambah dan alat lengkap yang diberikan ini berdasar yang dikehendaki ke dalam pendawaian elektrik rumah kediaman kita setingkat ini. Itu kita punya fokus utama kita. Okey, jadi kita baca soalan. Rajah 6 menunjukkan pelan lantai sebuah rumah kediaman setingkat. Jadual 1 menunjukkan legenda senarai alat tambah dan alat lengkap. Alat tambah dan alat lengkap. Berdasarkan jadual 1, lengkapkan rajah 6 dengan melukis simbol dan pendawaian elektrik. So cikgu bila baca ni alat tambah, alat lengkap tu apa benda pula cikgu? Okey, alat lengkap ialah semua alatan elektrik seperti lampu, chandelier, fuse, pendaflor, kembar, siling dan seumpamanya. Itu ialah alat lengkap. Alat tambah dia punya switch dia, soket, switch. Itu alat lengkap. Itu alat tambah. Alat lengkap, kita punya peralatan elektrik, kita pendaflor, exhaust, lampu globe, itu ialah alat lengkap. Alat tambah, soket-soket semua. Termasuklah antena TV, soket TV, soket telefon. Okey, soket 13 ampere, soket soket apa yang ada lagi? 15 ampere. Okey. Jadi bila kita nak lukis, kita kena tengok lokasi anjung. Dia perlukan satu unit lampu pendaflor bulat. Ada keterangan dia situ. Suis kawalan jenis 2 hala. So take note lah, dia nak kat situ 2 hala. Satu bermakna ada 2 suis lah, 2 suis. Satu kat anjung, satu dekat ruang tamu. Jadi sebelum kita baca yang ni, sebelum kita buat, pindahkan. Cikgu suka sangatlah kalau kita lukis di sini pada tepi ni semua simbol-simbol yang berkaitan, untuk kita mengingat dalam masa yang sama, walaupun lambat, dalam masa yang sama kita tak terlepas bila kita pindahkan kepada ruangan sebenar nanti. Okey, kita tulis dulu simbol dia. Kita mengingat dalam masa yang sama, bila kita pindah tak terlepas. Satu unit lampu pendaflor bulat. Macam mana lampu pendaflor bulat cikgu? Dia bulat, kemudian ada petak. Tu lampu pendaflor bulat. Tapi semua ni kena lukis pakai inilah. Pakai template, plat pencontoh. Ni plat pencontoh kita pakai. Okey. Satu unit lampu chandelier. So chandelier, lampu yang comel ni, lampu chandelier ni orang kaya je banyak ada. Okey, satu kecil, 4 besar. Ni lampu chandelier ya. Dia ada dikawal oleh suis pemalap. Bila suis pemalap, dia mesti ada apa? Mesti ada huruf D, dimer. Mesti ada huruf D. Ni suis dia. Bagi suis pemalap yang mengawal lampu chandelier. Pemalap ni maknanya lampu chandelier kita boleh terang, kita boleh cerahkan. Kita boleh cerah dan terangkan. Itu dia letak suis pemalap. Satu unit papan fuse agihan. Papan fuse agihan ni kita petak saja. 2 unit lampu pendaflor berkembar. Ni pendaflor panjang macam tu tapi tak 2. Panjang kita letak 2. Tu 2 unit, 1 dan 2. Dikawal oleh satu suis. Satu suis kawal dua-dua dia. Satu unit kipas siling. So kipas siling bulat. Ni cikgu ni je lah, lakar je ya. Okey, ni dia. Kemudian satu soket antena TV. So soket antena TV, kemudian ada bulat di dalam kecil. Tak ada hitam tulis TV. Satu unit globe dinding. Ingat, globe dia bulat saja. Tapi bila ada dinding, kita ada T belakang dia. Okey, satu unit penyaman udara. So penyaman udara, petak, kita garis, kita ada tulis huruf besar A dan C, aircon. Aircon lah, aircon, penyaman udara.
1 unit kipas dinding. So kipas dinding macam ni, kipas dinding. Tapi bila ada kipas tersebut dinding, kena ada T dia. Ni T. Kita ada tangkai T kita. 1 unit lampu panda floor. Okey, 1 unit lampu panda floor. 1 unit lampu filament. Filament bulat sahaja. Okey, 1 unit kipas exhaust. So kipas exhaust. Okey, tegak 60 darjah, 60 darjah. So kemudian hitam, hitam, hitam. Okey, ni kipas exhaust. Kipas exhaust ni pakai kat mana ni? Kipas exhaust kat dapur. Kat dapur ni kipas exhaust mengeluarkan bau-bau, mengeluarkan udara daripada dalam dapur, bawa keluar. Bila pasang kipas exhaust, kita bawa udara daripada dalam dapur tu bawa keluar rumah. Jadi kat dapur biasalah bila kita masak ada bau keluar, bau goreng ikan masin lah, apa dah mak nenek kan. Jadi bau dia kuat lah sikit. Jadi bila ada kipas exhaust kita on, bau tersebut akan diserap dan dibawa keluar. Itu guna kipas exhaust. Yang terakhir dalam bilik air kita, mana bilik air kita ni kena ada lampu globe. So lampu globe dia bulat sahaja. Lampu globe bulat. Cuma dia ada cross. Beza dengan filament. Filament dia tak ada cross, dia bulat juga. Lampu globe bulat dan ada cross. Itu lampu globe. Okey. Jadi kita dah ada dah kita punya simbol-simbol yang berkaitan untuk kita pindahkan kat sini. Okey, fasa kedua. Fasa kedua bila kita dah dapat, kita nak pindahkan kat sini. Sekarang kita nak pindahkan. Jadi bila kita nak pindah, kena ingat dia berbeza dengan kerja pipe. Dia beza dengan kerja pipe. Kalau kerja pipe, kita pertama kita buat apa? Kerja pipe. Kerja perpaipan. Pertama kita buat aliran dulu. Lakarkan aliran dulu. Buat lakaran aliran. Bukan lakaran, kita buat aliran pipe tu. Aliran pipe. Buat aliran pipe nombor 1. Aliran pipe. Kemudian yang kedua, baru kita masukkan simbol piawai. Simbol piawai. Okey. Daripada aliran pipe baru kita masuk simbol piawai. Beza dengan lukisan elektrik. Lukisan elektrik. Bila lukisan elektrik terbalik. Pertama, kita masuk dulu alat tambah, alat lengkap. Masukkan dulu alat lengkap. Kan? Alat lengkap. Yang kedua, baru kita bina dia punya pendawaian dia. Kemudian penghujung pendawaian baru kita letak Swiss. Swiss. Okey. Jadi kita ada alat lengkap, pendawaian dan Swiss. Jadi bila kita nak letak benda-benda tiga ini, kena ikutlah peraturan atau undang-undang kecil dalam lukisan elektrik. Undang-undang kecil nanti bila kita lukis kita akan sebut secara laju je lah. Okey, yang mana berkaitan undang-undang kecil. Jadi alat lengkap kita contoh Swiss. Swiss mesti kat tepi pintu. Masuk tepi pintu dia tidak terhadang. Contoh kat sini ni pintu kan, dia buka pintu. Jadi biasanya buka pintu tak bolehlah letak dekat belakang sini kita punya Swiss, letaklah kat sini Swiss kita. Ataupun di sini Swiss kita. Jadi buka masuk pintu dah ada Swiss. Tak ada masuk dalam jenuh kita. Jangan letak Swiss kat belakang ni. Masuk dalam, langgar dulu tiang-tiang, langgar dulu peralatan apa semua dalam bilik tidur kita, langgar dulu katil, baru nak sentuh Swiss. Kan gelap, tak nampak. Jadi memang Swiss biasanya letak tepi pintu, bukan belakang pintu. Yang kedua, dekat bilik air dia lain pula. Dekat bilik air, antara peraturan dia tak boleh letak Swiss. Tak boleh letak Swiss dalam bilik air. Okey? Kalau nak tak juga, jenis kena pakai tarik. Yang tarik. Pakai yang ada tarik. Swiss tarik. Okey. Biasanya letak kat sini lah. Kat sini. Itu beza dia kan. Okey. Jadi kita nak lukis lah. Nak lukis peralatan elektrik. Kita tak panjang sangat. Dah 9 minit dah. Okey. Lukisan elektrik. Macam cikgu sebut. Pertama sekali kita lukis alat lengkap. Kita lukis alat lengkap. Kita akan pakai apa? Kita akan pakai pelat pencontoh. Saiz dia mesti perkadaran sama. Kalau bulat, semua bulat yang sama. Kita pergi ke anjung. Apa yang ada di anjung? Apa yang ada di anjung? Anjung kita ada lampu panda floor bulat. Okey, kita letak kat tengah-tengah ni, lampu panda floor bulat. Okey, lampu panda floor bulat. Okey. Kita nak pakai mana? Lampu panda floor bulat nak besar mana kita nak pakai? Kecil, kita nak pakai ni. Okey. Contoh cikgu nak pakai yang besar ni, saiz yang nombor 6 ni cikgu nak pakai. Saiz 6, cikgu letak tengah-tengah anjung lah, tengah-tengah. Okey. Panda floor bulat tengah-tengah. Kemudian saya bina dia punya petak dia.
Okey. Betul ke? Dah lama cikgu pun dah lama tak lukis ni. Okey. Kalau tak okey patutnya bikin besar sikit tak? Boleh dah tu. Besar sangat. Okey, contoh. Okey. Contoh. Okey, lampu panda floor bulat. Okey, satu selesai. Kan? Kita letak dulu kan baru kita buat switch. Kita go balik buat switch. Yang kedua, lampu chandelier. Okey, lampu chandelier dekat mana ni? Kat ruang tamu. So ruang tamu lampu chandelier kita letak tengah-tengah. Kita letak tengah-tengah. Macam mana lampu chandelier cikgu? Okey, kita ada 4. Kita buat ukuran yang sama. Okey, kita nak bagi saiz yang sama, perkadaran saiz yang sama. Tengah-tengah. Okey. Betul ke? Kemudian kita ambil sudut 45 darjah. Kita nak buat pendek sikit sudut 45 darjah. Okey. Okey. Tambah kita lukis bulat je. Okey. Okey. Kemudian kita buat apa? Kita buat bulat dia. Bulat ni cikgu, bulat besar dengan bulat kecil. Kita ambil bulat besar kat sini. Okey, 1 2. Mungkin cikgu lukis ni tak kemas sangat. Jadi awak buat lawa-lawa Okey, cikgu nak cepat je. Kemudian lampu kita ambil bulat kecil. Oh, kita ada 2 je, kita tak ada 1. Okey, 1. Kita ada 2 saja. 2 3 dan 4. Okey, kita ada lampu chandelier. Okey, mungkin tak berapa kemas sangat Tak apa, kita tengok. Yang ketiga ialah 1 unit papan fuse agihan. Papan fuse agihan. Okey, kita boleh ambil, kita letak kat sini papan fuse agihan kita ataupun di sini. Okey, kita letak di sini papan fuse agihan. Di sini papan fuse agihan. Okey, kita letak kat depan ni. Papan fuse agihan. 1 papan fuse agihan dipetak saja Ingat, papan fuse agihan dia tidak ada switch ni. Okey, papan fuse agihan dia tidak ada switch. Kita letak satu situ. Okey. Kemudian ni dan kita 2 unit lampu panda floor kat ruang tengah. Ruang tengah kita ada 2 unit lampu panda floor, kita letak satu di sini, satu di sini, letak tengah-tengah. Sebab dia nak, bila kita nak pakai lampu dia mesti menerangi kawasan ruang tengah ni. Dia mesti menerangi kawasan ruang tengah. Okey. Lalu kita mesti, perkadaran kita pun mesti sama. Okey, kita buat lampu panda floor. Panda floor apa? Panda floor kembar Panda floor keluar. Satu di sini, satu di situ. Yang dikawal oleh satu switch. Switch tu kemudian kita bincang. Kita lukis dulu dia punya tengah-tengah ke? Boleh kot tengah-tengah 1 2. Okey, kat sini kita buat satu lagi. Sama je saiz kita. 1 dan 2. Okey. Dan panda floor ni mesti ada dia punya ni. Tak, cikgu buat sama je cikgu buat. Kita mesti sekatakan tu contoh Inilah saiz panda floor kita. Cikgu ambil 2 mm. Ni saiz ni panda floor berkembar, kita letak tengah-tengah untuk menerangi kawasan tengah. Menerangi ke seluruh. Jangan letak bucu sini panda floor awak. Kat sini dah gelap. Jangan letak sini bucu, sini gelap. Okey, letak tengah-tengah. Okey, kemudian dekat tengah-tengah tu kita ada apa? 1 unit kipas ceiling. So kipas ceiling kita letak tengah-tengah. Sebab apa? Kita tak mau bila kipas pusing, kita letak sini kipas pusing dia terhalang oleh lampu panda floor. Kipas menghalang lampu panda floor. Nanti dia akan klip. Jadi jauhkan kipas ceiling kita letak tengah-tengah. Ingat, kipas ceiling switch dia bila kita letak switch kipas ceiling,
dia mesti ada alatur. Nah, ni kena ada alatur. Alatur ni apa? Kita kawal kelajuan kipas 1 2 3 4 5 kan. Jadi kat sini mesti ada. Pada kipas ceiling mesti ada alatur ni. Okey. Itu masa kita tak switch nanti baru kita buat lah. Sekarang kita nak lukis kipas ceiling. So kipas ceiling kita buat besar sikit lah. Tengah-tengah kita letak tengah-tengah. Tak besar sikit kipas ceiling kita. Okey. Ini kipas ceiling. Kita ambil sudut berapa darjah? Kita ambil sudut 30 darjah. Okey, mana tengah-tengah kita cikgu? Okey, kita tak tahu mana tengah-tengah tak? Katakan di tengah-tengah kita. Okey, jadi kita akan buat sudut 30 darjah. 30 ke 60? 30. Okey, good. Betul lah tu. 30. Okey. So kat sini kita hitam. Hitam. Okey, siap. Kipas ceiling kita selesai. Kemudian satu soket antena TV. So satu soket antena TV. Mana nak letak soket antena TV? Okey, soket antena TV boleh letak di sini, boleh letak di sini. Okey, kita nak tengok TV di sini kan. Boleh letak di sini soket antena TV. Sini pun boleh, sini pun boleh. So macam mana soket antena TV? Okey. Dia petak saja. Kita buat petak, kita ambil template, kita buat petak. Okey, kita letak sini, jangan saya letak kat sini. Okey. Letak tepi dinding. Kemudian kita ada satu bulat kecil dalam. Kecil bulat dalam. So kita pakai bulat dalam kecil. Tu antena TV dan kena tulis TV. Jadi kena tulis elok lah TV. Okey, TV, antena TV. Kemudian apa lagi? Selesai. Kita kena lampu unit dekat bilik tidur. Ada satu unit lampu gelop dinding, satu unit lampu gelop dinding. Bilik tidur satu kat sini, satu unit lampu gelop dinding. Mana nak sesuai? Ada penyaman udara tak? Oh, kat sini ada penyaman udara. Penyaman udara kita mesti letak yang boleh ada dekat dengan persekitaran luar. Persekitaran luar, jangan letak kat dalam. Sebab kita ada kompresor yang akan membawa aliran udara panas kat dalam ni, kita bawa keluar. Jadi kita ada kompresor di luar yang kipas tu dia jadi bunyi kuat dan dia akan jadi panas kat luar tu. Jadi jangan letak sini. Nanti susah kita nak buat penyambungan untuk letak kompresor dia di luar, kipas dia kat luar. Okey, jadi letak tepi dinding yang bersebelahan dengan permukaan luar. Okey, itu aircon. Jadi aircon 4 segi kan. Saya letak bucu sinilah aircon. Letak mana? Kat mana nak letak? Sini, tengah-tengah ni. Tengah-tengah Okey, kita letak tengah-tengah. Tak apa. Boleh ke tengah-tengah ni Selalu letak kat tepi pun tak apa. Tak apalah, kita buat simbol kat tepi. Okey. Okey. Ingat. Kemudian kita garis. Ingat dia duduk bawah A. Awak kena lukis A kat sini. Cikgu dah sengit dah. Okey, sini C. Aircon. Macam tu tak apa. Jadi kat sini letak macam ni pun boleh. A dan C petak sini. Sini pun boleh sebab dia ngadak kat luar. Cuma cikgu tak nak ngadak kat sini. Okey. Baik. Kita ada aircon. Mana tadi bilik tidur satu dan lampu gelap dinding. Kita lampu gelap dinding. Saya letak kat sini lampu gelap dinding boleh menerangi kat sini. Saya letak satu lampu gelap dinding. Lampu gelap dinding, ingat dia ada huruf T. So tangkai dia jangan sentuh dinding dekat dengan dinding. Jangan jarak sangat. Bila jarak maknanya ada apa benda tolong pegang awak punya lampu gelap dinding. Pasal dia patut melekat kat tepi dinding. Okey. Okey, kemudian cikgu letak bulat gelap dinding. Betul ke gelap dinding kita bulat kan? Okey, cikgu letak kat sini. Okey, gelap dinding. Kita buat besar sikitlah. Tak apa, bagi cantik sikit besar. Okey. Tu gelap dinding kita Nanti kita buat switch dia. Okey, seterusnya ialah apa? Okey, bagi aircon kita tak ada, ni tidak ada switch. Switch tiada. Okey, ini aircon tak ada switch. Yang lain ada switch ni, semua lain ada switch. Antena TV tak ada switch. Ini antena TV tiada switch. Tiada switch. Okey. Seterusnya apa dia? Aircon. Bilik tidur 2 kita ada satu unit kipas dinding. So kat sini kita ada satu unit kipas dinding dan juga kita ada satu unit lampu panda floor. So lampu panda floor kita biasalah, kita akan letak tengah-tengah kan. Macam cikgu buat tadi, kita letak tengah-tengah. Cikgu buat berapa mm tadi? 2 cm.
Okey, 2 cm. Cikgu letak tengah-tengah. Okey, 2 cm. So kat sini adalah lampu pendaflow awak. Satu je. Beza ini perkembar. Okey. Satu unit kipas dinding. So satu unit kipas dinding dia boleh sejukkan dinding. Sebab kat sini lah boleh sejukkan semua tempat kan. Okey. Jadi bila kita nak buat lukis kipas dinding, kita mesti buat apa? Tangkai T dia dulu. Okey. Kita ada tangkai T. Jadi bila ada tangkai T, okey, cikgu ambil tu. Besar sangat. Besar sangat okey. Boleh ke? Tak boleh kot. Kita buat sendirilah. Tak payah pakai itulah. Kita buat sendiri. Kecil sangat susah. Okey. Okey, kita buat sudut. Okey. Okey. So kita kena hitam. Cikgu tak pakai template tapi cikgu pakai sudut yang sekata, sudut 30 darjah. Cikgu pakai sudut. Okey, dapat kipas dinding. Selesai. Kita lajukan lampu pendaflow sudah. Satu unit lampu filament dekat ruang dapur. Ruang dapur lampu filament bulat ni, lampu filament. Kita letak kat mana? Okey, dia tak ada sebut dinding kan? Jadi kita letak tengah-tengah. Cukup ke lampu kita letak tengah-tengah. Macam mana saiz ni tadi? Cikgu ambil saiz yang samalah lampu filament. Cikgu ambil saiz yang sama. Letak tengah. Lampu filament. Okey, selesai. Satu unit kipas exhaust. So kipas exhaust kita tak bucu sebab kita nak bagi udara keluar. Kan? Kita tak bucu sini kipas exhaust. So, letak satu situ. Bucu dan kita akan buat sudut 60 darjah. Kita ambil tengah-tengah kipas exhaust. Kita ni tengah-tengah kita. Satu, kita akan buat sudut 60 darjah. Sorry. 60 darjah dan 60 darjah. Okey, tak berapa tepat cikgu punya ni. Tak tepat dia punya ni. Tengah-tengah dia. Okey. Jadi kita hitamkan kipas exhaust kita. Tengok cikgu pipit, cikgu buat sudut 60 darjah. Kita akan dapat bentuk yang sekata. Perkadaran ni sangat penting dalam nak menentukan lukisan kita. Okey, siap. Kemudian yang terakhir adalah bilik air, satu unit lampu gelop tengah-tengah. So lampu gelop ni bulat saja. Kemudian bulat saja. Kemudian kita akan cross. Gelop kita ada cross. Patutnya cross sudut. Okey, dapat. Okey, so sekarang kita nak buat Swiss. Panjang sikit ya, dekat setengah jam lah ni. Tak apalah. Mungkin cikgu buat dua bahagian ke nanti video supaya tak panjang sangat. Kita nak buat Swiss. Kita mula daripada depan balik atas. Satu unit lampu pendaflow Swiss kawalan jenis dua hala di anjung dan ruang tamu. Ingat, bila lukisan elektrik kita buat alat lengkap. Ini semua alat lengkap. Kemudian kita buat pendawaian dan kita last kali kita buat Swiss. Okey. Pertama, pendaflow bulat. Kita ada dua hala. So dua hala, satu kena tengok, satu dekat anjung, satu dekat ruang tamu. Jadi kita letak satu tempat Swiss kita. Tak sempat semua. Okey, ini masa inilah perlukan kepakaran awak dan pengalaman nak melukis. Okey, saya buat satu Swiss, dua hala. Okey, Swiss saya letak sini satu. Okey, satu. Saya letak dekat luar satu. Okey. Ingat, bila kita letak Swiss, ini dinding, kita letak Swiss. Kadang satu pendaflow, bila kita nak sambung, kita boleh sambung, kita buat sudut berapa darjah? 90 darjah macam ni. Jangan hang cross macam tu. Hang buat cross macam ni. Ini salah, tak boleh ya, tak boleh. Kita kena buat macam ni. Yang kedua,
kita janganlah buat, lepas tu kat sini kita ada kipas. Kalau boleh, kita ada kipas ceiling kan. Okey. Lepas tu kita buat macam ni, kita cross macam ni pula. Kalau boleh jangan ada cross silang macam ni kalau boleh. Okey, bertindan. Awak susunlah, itulah pengalaman. Dan kat sini kita ada alatur. Ingat, masuk alatur. Bila kipas ceiling, kita mesti masuk alatur. Kemudian sebelah tu baru ada switch dia. Okey. Yang ketiga, switch ni dia ada lengan. Ada lengan. Lengan mesti belah kanan. Kalau dinding belakang, lengan belah kanan. Belah kanan, nampak tak? Ni dinding. Ni belah kanan. Ni kanan. Belah sini ialah kiri. Jadi dinding belakang, tangan belah kanan. Kalau macam ni, kes dia macam ni pula. Dinding cikgu. Macam mana lengan dia cikgu? Okey. Bila dinding belakang, kanan dia mana? Ini kanan. Ini kiri. Dinding belakang. Ni kanan dia. Okey. Kalau kes macam ni, cikgu macam mana pula cikgu? Mana kanan dia cikgu? Okey. Dinding belakang. Kanan dia bukan yang ni lah. Ni kanan dia. Kanan dan sini ialah kiri. Jadi kena pergi belah kanan. Ini ialah dia punya cara melukis yang betul. Kalau buat tak belah kiri, salah. Okey? Salah. Okey, jadi kita punya dinding kita, macam cikgu sebut tadi, kita ambil sudut 60 darjah untuk buat dia punya lengan dia. Okey, 1, 2. Okey, kemudian kat sini kita buat dia punya. Okey. Tengok cikgu buat sudut 90 darjah. Dia tak boleh cross macam tu Kemudian dekat sini kita sambung sebab dia switch 2 hala. Dan bila switch 2 hala, sini kena tulis nombor 2. Sini kena tulis nombor 2. Contoh kena tulis nombor 2. Tulis elok lah, cikgu ni tak elok pula. Okey, nombor 2 Tu selesai. 2 hala. Satu kat ni anjung, satu orang tamu. Dikawal oleh switch pemalap. Okey, chandelier kita mesti ada switch pemalap. Switch pemalap tak ada masalah lah. Kita lukis saja dan tulis huruf D saja. Kita ambil saiz yang sama dengan tadi untuk letak switch dia. Okey, cikgu silap ni, bukan 30 darjah ni, kita sudut 45 darjah. Pakai sudut 45 darjah. Ni pertama silap bukan 30 darjah. Awak betul lah. Betul kan, sudut 45 darjah. Okey, panjang sangat cikgu punya. Okey. So, kita mesti huruf apa? Kat sini mesti ada huruf D. Dimer. D kepada chandelier kita. Okey. Macam ni tak apalah, cikgu buat tegak je. Sampai ke switch. Nampak tak? Ini sambung, ada nombor 2 sebab 2 hala, yang ni dimer. Okey. Dan kita letak betul-betul belakang pintu, terbelah pintu. Bila masuk kita senang tekan switch. Jangan letak dalam ni. Langgar-langgar tiang baru sentuh dalam. Okey, cikgu nak lajukan. Dah 27 minit dah lama ni. Jangan cikgu akan belah 2 lalu kisah ni video ni. Okey, 2 unit lampu panda flow kembar. 2 unit lampu panda flow kembar dikawal oleh satu switch. Mana switch nak letak cikgu? Saya letak sini switch. Saya letak kat sini switch semua panda flow kembar. So kat sini satu. Okey, switch panda flow kembar. Kemudian dekat situ kita ada kipas. Jadi kipas, ingat bila kipas kita mesti ada alatur. Okey, kita ada alatur. Okey, kita letak alatur lah, kita letak kat sini kita punya ni dulu, alatur dulu. Ini untuk buat kipas dulu. Saya dah nampak dah, kata nanti kita buat bersilang. Kita letak alatur kita. Okey. Kita nampak alatur kita. Alatur. Okey, jangan lebih ni, cikgu dah terlebih ni. Nak padam dah tak boleh dah. Okey. Kemudian kita letak alatur. Okey, sebelah ni saya buat switch untuk lampu panda flow kembar. Tu kemudian kita buat. Dan kita buat. Okey Okey, apa yang berlaku? Okey, sini saya nak tarik pergi ke kipas. Okey. Saya boleh tarik belah sini. Dan saya boleh buat kat sini. Bila kat sini nanti kita akan cross lah. Terpaksa cross kita punya lampu panda flow berkembar kita. So mana kita nak buat? Kita nak cross ke kita nak ada belah sini? Okey, tak apalah. Cikgu bawa lari belah sana lah. Saja je.
Okey. Sebab kita tak nak bersilang tu. Okey. Kita cross lah. Cross. Sebab dia kena pergi ke alatur tengah-tengah ni. Kita kena pergi ke alatur. Jadi kalau cross, tak apa. Kita cross saja. Kes kat sini kita tak boleh buat apa. Okey. Alamak, goyang pula cikgu punya video. Okey. Satu. Dia pergi ke alatur ya. So sekarang Swiss 2 hala, Swiss 1 hala. Satu Swiss kawal. Kita punya 2. Okey. Okey, kat sini kita. Okey. Okey, nampak satu Swiss kita kawal 2. Sepatutnya belah sini masuk sini lagi bagus. Belah sini masuk sini, masuk sini. Jadi kita tidak ada cross. Tak nak cross lah. Kita tak nak cross. Tak apa, kita buat je. Kita yang buat aliran dia. Okey. Sini tak ada. Dan kita pakai kat sini. Okey, kat sini kita sebenarnya macam ni lagi cantik. Okey, nampak tak? Kita tak berjumpa tak apa. Aku pun dah lama tak lukis. Okey. Seterusnya apa? Okey, sini kita letak dekat bilik tidur 1. Aircon tak ada Swiss. Okey, ni senang dekat aja. Swiss semua dekat tempat pintu ya. Ingat, Swiss dekat tempat pintu. Okey, kemudian kita buat sudut berdarjah 45 darjah. Okey. Dan kita sambung Swiss dia. Okey. Kemudian bilik tidur dua-duanya ada Swiss. Dua-dua ada Swiss. Jadi kita buat 2 lah kat sini. Buat 2. 1 2. Okey. Sudut 45 darjah. Sudut 45 darjah. Satu untuk lampu panda floor. Lampu panda floor ni kita direct je lah. Okey, satu lagi untuk kipas. Kita kena buat seperti tu Okey, dapat 2. Nampak tak cikgu buat kemas sikit? Oh, kemas. Kemudian ruang dapur kita ada 2 Swiss. Satu untuk ruang dapur kita ada kipas lampu filament dan yang kedua adalah kipas exhaust. Dua-dua ada Swiss kita buat di sini. Nak masuk ke dapur ni. Kita nak masuk ke dapur ni kita tak Swiss. Ini untuk lampu filament. Dan yang kedua untuk kipas exhaust. Okey, sudut berapa darjah? Lengan kita. Okey, ingat dinding belakang, so kena belah kanan. Ni kanan kita sebab dinding belakang. Kena ingat tu, take note selalu tu. Jangan buat belah kiri. Cikgu, kalau saya buat belah kiri cikgu, bermakna Swiss awak salah. Untuk aliran tu awak salah. Bukanlah awak punya letak alat lengkap awak salah. Alat lengkap betul. Tapi aliran tu akan jadi salah. Okey, kita bawa pergi naik. Okey, kat sini kita tarik. Cikgu tak ada cross Cikgu tak cross macam tu. Cikgu buat sudut berapa darjah? 90 darjah. Cikgu nak laju dah, mulalah malas ni. Benda ni kena sabar, kena buat sabar. Kena buat kemas-kemas. Okey. Ni pun tak sekata pendek besar ni. Okey. Last sekali ialah apa? Bilik air. Bilik air satu unit lampu globe. Kita letak Swiss di sini. Sebelum masuk. Kita letak Swiss sebelum masuk. Jangan dekat dalam bilik air. Okey.
Jadi tak ada masalah, awak boleh cross saja. Okey, jangan lupa lengan dia. Lengan dia sudut berdarjah. Kena ada lengan, jangan tak ada lengan. Okey, siap. Cikgu buat belah sini sebab apa? Sebab dinding belakang ini kanan, ini kiri. Kita check balik. Dua hala, ada nombor 2, nombor 2. Chandelier, kita ada dimer D, kita ada kotak agihan fuse, papan fuse agihan, kita ada kipas siling, kita ada 2 unit lampu panda floor berkembar yang dikawal oleh satu Swiss. Okay, ingat ini pergi ke alatur, bukan pergi ke Swiss ya. Sebelah dia mesti ada Swiss. TV tidak ada Swiss. Okey, yang ini lampu globe dinding ada Swiss, aircon tak ada Swiss. Okey, bilik tidur 2, kipas dinding dan lampu panda floor ada dua Swiss. Dapur lampu filament, okey, dan kipas exhaust ada Swiss dua-dua dan 1 unit lampu globe. Okey, selesai. Jadi sampai setakat ini saja, 36 minit. Sini cikgu belah 2 lah nanti supaya tak panjang sangat. Selesai tugas kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjang sikit tak apa. Yang penting awak faham basic nak melukis.